بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudari, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-7 kalau saya tak silap dalam bidang Al-Quran, Iblis dan Syaitan yang Durjana. Anda bersama saya dengan pagi ini, saya Kamar Arifin bin Ali, Ustaz Kamar Arifin bin Ali, guru di SMK Agama Sibu. Baik, ini adalah topik yang pertama, iaitu bacaan ayat dan terjemahan. Kita tengok ayat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, ini adalah surah yang kita akan belajar pada hari ini, ayat yang kita akan bacakan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ fatakuna minaz zalimin. Okey, baik. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 34-35. Sebab kita akan belajar sampai ayat yang ke-37. Terjemahan pada ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, berilah hormat, tunduklah kepada Nabi Adam. Allah kata tunduklah kepada Nabi Adam. Allah kata kepada malaikat dan juga kepada iblis, lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis. Iblis tidak memberikan hormat kepada Nabi Adam. dia enggan dan takbur, dan dia tergolong dalam kalangan orang kafir. Iblis ni dia tak nak tunduk kepada Nabi Adam. Apa sebabnya nanti kita akan tengok. Ayat yang ke-35. Dan kami berfirman, wahai Adam alaihissalam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, dan makanlah daripada makanan syurga apa-apa sahaja yang kamu berdua sukai, sepuas-puasnya, dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jangan kamu menghampiri pokok ini, Allah katakan. Sejenis pokok lah. Okay. Maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Kalau kamu pergi kepada pokok ini, kamu dikira sebagai orang yang zalim. Allah kata kepada Nabi Adam dan isterinya. Baik. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ayat 36 dan 37 surah Al-Baqarah. Setelah itu, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu, dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Allah kata, syaitan tadi menyesatkan Nabi Adam, membawa Nabi Adam
membuatkan Nabi Adam ingkar kepada perintah Allah dengan memakan buah. Maka dicampakkan Nabi Adam tadi, dikeluarkan Nabi Adam dan isterinya daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berfirman, turunlah. Turunlah. Okey, kita tengok فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta manfaat kesenangan hingga suatu masa nanti. Apa yang ada di bumi kamu ambillah apa yang ada di bumi, ambillah. Sehinggalah satu masa nanti nyawa kita Allah tarik, roh kita Allah tarik, sehinggalah tidak ada apa yang tinggal pada kita. Ayat yang ke-37, kemudian Nabi Adam AS menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Fatalaqa Adamu min Rabbih. Kemudian Nabi Adam AS menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah. Kalimatin fataba alaih. Kata-kata taubat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. Allah Subhanahu wa taala ni kalau kita bertaubat, insya-Allah Allah akan terima taubat kita. Jangan malu untuk bertaubat. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah banyak melakukan dosa, ampunkanlah dosaku. Perlu guna bahasa Melayu si perlu. Awak asyik pandai guna bahasa Melanau je. Kamu nak Melanau lah. Awak asyik pandai guna bahasa Melayu awak. Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak tahu. Baik. Ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis, kita tengok dalam topik yang kedua. Baik. Ini adalah ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis. Perbezaan di antara keduanya. Nak kata beza, tak beza jugalah. Okey. Malaikat taat segala perintah Allah. Hubungan dengan Allah adalah perhambaan secara mutlak. Meletakkan dirinya ini sebagai hamba Allah yang paling taat. Kemudian yang ketiga, melakukan arahan dan suruhan Allah. Apa yang Allah arahkan, malaikat akan buat. Kemudian yang keempat, malaikat tidak ingkar perintah Allah kerana mereka dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Baik. Kemudian yang kedua adalah iblis. Pada peringkat awal, iblis sama seperti malaikat, taat pada perintah Allah. Pada peringkat awal, sebelum diciptakan Nabi Adam. Kemudian berubah setelah iblis enggan tunduk hormat kepada Nabi Adam. Allah kata tunduklah kepada Nabi Adam. Iblis tadi tak nak, degil. Semua malaikat tunduk kecuali iblis. Iblis enggan kerana sifat sombong dan takburnya. Iblis kata, aku ni orang hebat. Aku ni makhluk yang paling hebat. Allah ciptakan aku daripada api, Adam daripada tanah. Ini kita kena perhatikanlah sebentar lagi. Iblis bangga dengan asal kejadian yang mana iblis ini diciptakan, dia beranggapan bahawa dia diciptakan lebih baik daripada Nabi Adam AS. Macam kita lah, alah, kau yang asyik sempurna, aku tak sempurna, ada tangan, ada kaki, kau saya ada tangan, saya ada kaki. Macam ni lah. Macam ni lah. Kita beranggapan bahawa kita adalah sebaik-baik kejadian. Macam itulah iblis. Iblis kata, aku adalah sebaik-baik kejadian. Aku diciptakan daripada api, engkau daripada tanah. Engkau yang patut tunduk kepada aku, bukan aku patut tunduk kepada engkau. Takbur, riak. Jadi perkara-perkara ini kita perlu tengok satu persatu lah. Baik, kita tengok perbezaan di antara malaikat, iblis dan Nabi Adam.
malaikat diciptakan daripada cahaya nur. Manakala Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Begitu juga dengan kita diciptakan daripada tanah. Iblis daripada api. Ini ada ramai yang memberi soalan-soalan. Kalau secara bersemuka adalah para pelajar saya memberikan soalan-soalan. Dia tanya, Ustaz, sakitkah? Tak sakit ke iblis ni dicampakkan ke dalam api neraka? Sedangkan dia api, Ustaz. Okey, analoginya mudah. Kita ni umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Adam. Kita diciptakan daripada tanah. Kalau awak dicampakkan daripada tempat yang tinggi jatuh ke tanah, sakit ke tidak? Itu analogi dia. Sakit ke tidak? Begitu juga dengan kita. Kalau kita dicampakkan daripada satu tempat yang tinggi, jatuh ke dalam laut, agak-agak sakit ke tidak? Saya rasa boleh pegecai badan kita. Awak bayangkan kapal terbang, jatuh dalam laut kan? Pecah ke tak pecah? Pecah. Macam itulah kita. Macam tu juga iblis. Dicampakkan ke dalam api. Walaupun iblis ini diciptakan daripada api, dicampakkan ke dalam api neraka, sakit ke tidak? Itu awak boleh fikir sendirilah. Okey. Baik. Perintah dan larangan Allah kepada Nabi Adam AS. Baik. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam dalam apa yang kita akan belajar sangat mudah. Allah memerintahkan Nabi Adam dan isterinya tinggal di dalam syurga dan merasai segala kenikmatan syurga termasuklah makanan dan minuman. Allah kata, makanlah apa yang ada dalam syurga. Makanlah, makan jap. Okey. Di samping itu Allah melarang kedua-duanya daripada menghampiri pohon larangan dan memakan buahnya. Ini ulama berbeza pendapat lah. Ada yang mengatakan buah kurdi, ada yang mengatakan buah apa dan sebagainya. Itu kita berpegang bahawa buah itu tidak dinamakan. Okey, pohon itu tidak dinamakan di dalam pembelajaran kita lah. Kemudian perintah Allah adalah menghuni dan menikmati makanan dalam syurga. Larangan Allah pula jangan menghampiri sejenis pohon. Itu je. Kalau dalam exam, awak jawab macam tu je. Allah larang Nabi Adam untuk menghampiri sejenis pohon. Dah senang. Baik, kunci ilmu. Iblis ialah jin yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam dan menjadi pemimpin kepada syaitan dalam kalangan jin dan manusia. Iblis dan syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Ini memang sifat iblis sifat iblis laknatullah yang memang akan menyesatkan manusia sampai mati. Iblis akan sesatkan manusia. Iblis dan syaitan menyesatkan manusia. Baik. Ini adalah cara-cara syaitan ataupun iblis untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Ini biasa berlaku lah time kita solat kan. 2 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 4. Dah sujud ke belum? Dah tahiyat awal ke belum kan? Was-was. Kemudian menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah. Hanis, katanya kan. Hanis, sibuhlah solat ni, tinggalkan jalan solat ya Hanis. Contoh kan. Oh, Adam, tinggalkan jalan solat Adam, perlulah solat Adam. Macam yalah. Okey, yang ketiga menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah. Allah melarang minum arak. Okey, pergi minum arak. Zakwan, pergi minum arak Zakwan. Bestnya arak tu Zakwan, bestnya. Zakwan, pergi berzina Zakwan, bestnya. Kan? Yang keempat, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Riak. Bagi sedekah. Saudara-saudari, saya dari Mega Holding. Saya nak bagi sedekah. Tak banyak. 1 juta. Cukup 1 juta. Beramal dengan keadaan riak. Saya nak beri sedekah, bukan setakat beri sedekah, tapi saya juga nak buat solat sebentar. Saya solat taubat sebentar sebelum saya bagi sedekah. Itu perasaan riak. Kemudian yang kelima, menggalakkan amalan sesat. Ini amalan sesat baru saja berlaku beberapa hari lepas.
berkaitan dengan ajaran sesat mimpi masyitah. Itu wallahu alam, saya tak tahu. Saya baru baca sedikit, tak habis baca lagi. Nanti kalau dah habis baca, saya akan kongsikan kepada kalian lah. Cara menghindari godaan syaitan. Bagaimana cara kita untuk menghindari godaan syaitan? Okay. Cara untuk kita menghindari godaan syaitan, kita hendaklah teguhkan beberapa perkara. Kena ingat, teguhkan beberapa perkara. Yang pertamanya ialah akidah. Akidah, akarnya adalah akidah. Yang kedua ialah ibadah. Ibadah wajib. Yang ketiga ibadah sunat. Dan yang keempat ialah akhlak. Okey, ada 4 perkara. Yang pertama ialah akar. Akidah. Memperkuatkan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan rukun iman. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, kita percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada kitab. Kita percaya. Okay. Itu akidah kita. Terutamanya bab mentauhidkan Allah lah. Tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang kedua ialah batangnya ialah dalam bentuk ibadah wajib. Solat, puasa, zakat, haji. Okay. Yang mana ibadah ini kita tidak boleh tinggalkan. Melainkan haji, kalau kita mampu, kita pergi. Kalau tak mampu, nak buat macam mana? Kemudian dahan, ibadah sunat. Memperbanyakkan ibadah sunat, solat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, sedekah, zikir, selawat. Banyak-banyakkan amal-amal sunat. Kita tak tahu bila masa Allah akan tarik nyawa kita. Kemudian buah, yang ini akhlak. Menghiasi diri dengan akhlak mahmudah. Buah ini kalau pokok yang tak ada buah, ibarat kita ni tak ada akhlak. Jadi, generasi-generasi muda harapan bangsa, saya mohon, saya merayu kepada kalian untuk tolonglah ada akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik. Jangan sekali-kali tunjukkan akhlak yang mazmumah. Minta maaf. Mazmumah. Tunjukkanlah akhlak mahmudah. Memulakan suatu perbuatan dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu, ya Allah, lindungilah aku daripada azab api neraka. Lindungilah aku daripada syaitan yang durjana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Kan? Baca isti'azah dulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian bismillah. Basmalah pula. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Begitu juga kita nak amalkan, nak baca Al-Quran dan sebagainya. Baca bismillah dulu. Isti'azah dulu. Okey. Baik, pengajaran ayat. Apa yang kita akan dapat? Ada 4 pengajaran ayat. Yang pertama, perlu mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bantahan. Malaikat ini makhluk yang paling taat di muka bumi. Mereka tidak akan mengingkari perintah Allah. Kemudian yang kedua, perlu menjauhi sifat sombong dan takbur kerana sifat ini merugikan diri. Yang ketiga, seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan dosa kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Jangan sampai pintu taubat tertutup baru kita nak bertaubat. Kena ingat, insya-Allah Allah akan berikan ganjaran yang terbaik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Penilaian dan latihan, ini adalah latihan yang awak perlu buat. Sama macam minggu lepas, awak kena baca ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah. Buat satu video, kamu tengah baca Bismillahirrahmanirrahim. Buat video lah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Baca. Saya tak suruh kamu hafal, saya suruh kamu baca. Terpulang kamu nak bawa taranum ke apa ke, terpulanglah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kan? Tiba. Okey. Ini adalah penilaian. Kamu tolong hantar kat dalam GC. Kalau tak boleh hantar kat GC, kamu hantar kat Telegram saya. Cuma maklumkan melalui WhatsApp. Beritahu Ustaz, saya dah hantar. Baik. Terima kasih. Setakat ni ada soalan. Sekiranya ada soalan, kamu boleh terus hubungi saya. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu, di lain hari. Dalam video yang berikutnya, cerita tentang benda lain pula lah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.